tak mengaku Wahabi, tetapi mereka mempromosi akidah Wahabi. Dia katakan Allah ada mata, Allah ada tangan, ada telinga, ada kaki, ada kepala, ada besi, ada lutut, ada jari. Mereka kata juga Allah ada ta'ala. Sedangkan Maha Suci Allah daripada memiliki semua anggota-anggota berkenaan. Maha Suci Allah untuk bersifat dengan sifat makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang setara, yang sebanding dengannya. Mana kita mungkin tuan-tuan untuk kita anggap Allah itu macam manusia, macam Batman, macam Ultraman, macam Superman, macam Jackman. Dan Allah sekali tidak boleh dimacam-macamkan dengan segala benda yang ada. Ataupun nak dikhayalkan, dibayangkan, divisualisasikan dalam kotak konsentrasi pemikir manusia. Subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awasilah juga daripada ajaran Syiah yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dikatakan ketiga-tiga tokoh ini merampas hak kekhalifahan yang Nabi naskan kepada Sayyidina Ali, sedangkan mereka tidak merampas. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kedudukan mereka sebagai Khalifah Rasyidin adalah ditentukan dengan ijma' para sahabat yang melantik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman berdasarkan kepada ijma' mengikut susunan tertib sebagaimana yang telah diputuskan oleh jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara ittifaq di kalangan mereka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah juga harus waspada dengan ajaran sistem Islam yang bawa ajaran Islam liberal. Islam boleh campur dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Yahudi, dengan Kristian, tanpa agama sekalipun tak apa. Mereka mendakwa suami Islam, isteri Hindu, tak suka agama pun tak apa. Boleh campur-campur agama. Mereka juga mendakwa bahawasanya hukum hudud sudah tidak rasional lagi. Mereka juga mendakwa orang wanita boleh menuntut talak, boleh menceraikan orang lelaki. Dan kita nak cerai pun tak perlu melalui qadi ataupun pejabat agama. Kalau nak cerai pun kita boleh gunakan hakim-hakim daripada Hindu, daripada Buddha, daripada Kristian. Ini adalah tuntutan yang melampau. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, mereka jugalah di antara golongan yang membenarkan golongan bukan Islam guna kalimah Allah. Mereka ini tak juga yang memperjuangkan Suruhanjaya antara agama-agama. Benarnya tuan-tuan, Suruhanjaya antara agama dibantah oleh Jakir, dibantah oleh jabatan-jabatan agama dan dibantah oleh jabatan-jabatan mufti seluruh Malaysia. Untuk apa lagi tuan-tuan kita nak berhajat pada Suruhanjaya antara agama? Untuk apa tuan-tuan? Sedangkan termasuk dalam perlembagaan Islam adalah agama persekutuan. Agama resmi bagi rakyat Malaysia tuan-tuan adalah ajaran Islam dan Agung adalah ketua agama persekutuan. Yang dimaksudkan ketua agama persekutuan adalah ketua agama Islam dan agama-agama yang lain Agung adalah ketuanya. Dan kita juga ada Sultan sebagai ketua agama dan ada Istiadat Negeri. Dan kita juga ada agensi-agensi agama di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Mengapa perlu lagi kepada Suruhanjaya antara agama? Sebab itulah kita bantah, para mufti bantah dan kita minta ditukar. Suruhanjaya antara agama-agama ditukar kepada Suruhanjaya antara kaum. Kerana mereka hanya memperjuangkan kaum-kaum tertentu sahaja. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kita amat bersedih kalau kabinet mendudukan Suruhanjaya antara agama tuan-tuan. Dan ia sebenarnya mencabar ketulinan Islam, mencabar kesucian Islam di bawah kuasa tuanku dan diberikan hak eksklusif Islam dalam perlembagaan itu sendiri. Ini bukan berkisar pada soal politik, tetapi masa depan agama kita harus kita ambil berat tuan-tuan. Penubuhan Suruhanjaya antara agama tidak patut dibenarkan oleh kabinet, tidak patut dibenarkan oleh orang-orang politik. Dan kita para alim ulama akan berjuang dengan setegas-tegasnya supaya Suruhanjaya antara agama tidak dibentuk kerana dia boleh mengganggu-gugat keeksklusifan agama Islam sebagai agama resmi bagi persekutuan kita. Lagipun perubahan Suruhanjaya ini tuan-tuan tidak pernah dirujuk kepada dunia maha mulia tuanku yang merupakan sebagai pemegang kuasa eksekutif urusan hal ehwal agama Islam di negara kita. Tiba-tiba muncul saja orang-orang tertentu yang dilantik, Wan Hal Melayu Islam yang dilantik menganggotai Suruhanjaya antara agama pun itu benarnya tidak faham tentang Islam itu sendiri dan para mufti pun tidak pernah dijemput untuk menganggotai Suruhanjaya antara agama. Sebab itulah kita bantah
bantah, esok lusa kita bantah. Dulu dan selamanya pun kita tetap membantah Suruhanjaya antara agama ini, tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah.